Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Amma ba'du. Allahumma alimna ma rasyida umurina wa ajna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Kali ini kita teruskan hadis kursi dalam bab yang ke-23, iaitu akibat kezaliman. Akibat kezaliman. Allah berfirman dalam hadis kursi. Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, katakanlah kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, janganlah kamu mengingati aku kecuali setelah bertaubat atau dalam usaha untuk bertaubat. Allah beritahu, jangan mengingati aku kecuali setelah bertaubat atau dalam usaha untuk bertaubat, kerana aku, Allah, selalu mengingati orang yang mengingati aku. Kerana Allah selalu mengingati orang yang mengingati Allah. Tetapi ingatanku terhadap orang yang melakukan kezaliman berupa laknat kepada mereka. Contoh sekarang ni, peperangan Israel dengan Palestin. Orang Palestin mengingati Allah, yang sentiasa mengingati Allah, yang sentiasa berbaik pada Allah. Itu orang yang terniaya. Ya, Israel ni orang yang zalim. Allah khabar, kalau orang yang zalim, kalau kita hendak mengingati Allah, kalau kita hendak taat pada perintah Allah, kita kena bertaubat dahulu. Bertaubat maksudnya meninggalkan perkara-perkara maksiat, meninggalkan perkara yang jahat, meninggalkan perkara yang Allah tak suka. Kita tinggalkan perkara itu. Dah kita bertaubat, barulah kita tenang untuk minta Subhanahu Taala. Allah pun gembira, suka, baik. Bermakna kalau kita tidak lagi bertaubat atau masih melakukan dosa-dosa kecil ke dosa besar ke, Allah tak suka. Allah suka, kalau nak suka nak bertaubat pada Allah, bertaubat dulu. Meninggalkan perkara-perkara, melakukan perintah Allah dan meninggalkan perkara yang Allah larang. Macam Israel sekarang ni, hari-hari Allah laknat dia kan. Sebab apa? Dia membunuh tanpa belas kasihan, membunuh sesuka hati. Orang tu Islam ke kafir ke, tak tahu mana asal-usul kau jadi apa pun, dia bunuh. Asal dia duduk dalam Palestin tu, habis dia bunuh. Itu hadis kursi riwayat Hakim dalam kitab sejarahnya. Dan hadis tadi daripada hadis kursi riwayat Hakim dalam kitab sejarahnya, dan Dailami dan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Asal makna kezaliman ialah iniaya dan melampaui batas yang telah ditentukan. Erti zalim menurut ahli bahasa dan kebanyakan ulama ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya. Ulama beritahu zalim ni meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya. Sama ada mengurangi, menambah atau mengubah waktu, tempat atau kedudukan. Oleh kerana itu, perkataan kezaliman diartikan sebagai penyimpangan dari ketentuan, baik besar ataupun kecil. Dikatakan orang zalim apabila ia melakukan dosa sekalipun kecil, apalagi dosa besar. Itu maknanya. Sebahagian hukama membahagi kezaliman itu kepada 3. Kezaliman, ulama bagi kezaliman itu kepada 3 berdasarkan hadis kursi tadi tu. Pertama, kezaliman manusia terhadap Allah SWT. Kezaliman yang terbesar dari jenis ini ialah kufur, iaitu mengingkari Allah, syirik, menyekutukan Allah, dan nifak. Munafik, nifak, iaitu mengaku beriman dengan lidahnya tetapi hati batinnya menolak. Kezaliman manusia terhadap Allah SWT, maknanya mengaku beriman dengan lidah tapi batinnya menolak. Beramal
orang beriman, lidahnya sentiasa melakukan dakwah, mengingatkan manusia kepada Allah SWT. Beriman gini hari pagi petang, beriman sentiasa suruh mengatakan Allah SWT, tapi hati dia tu, hati dia tu tak ikhlas. Dia buat bukan kerana Allah, tapi buat kerana selain daripada Allah, untuk mendapat nama ke, untuk mendapat harta, untuk mendapat gelaran, macam-macam lagi, supaya dia orang kenal dia. Jadi Allah khabar, Allah tak lihat rupa hati kamu, tak lihat rupa pada apa kamu kaya ke miskin ke, tak.